Satu orang yang bagi peringatan. Kemudian dia berkata apa? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Mereka menjawab, ya sungguh telah datang kepada kami ini seorang yang memberi peringatan. Habis itu hampa respon apa? Fakazzabna, maka kami mendustakan. Apa yang dicerita kepada kami tentang kehidupan hari ini, tentang kehidupan akhirat ni, kami kata bohong. Kemudian kami kata pula, wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan Allah Ta'ala tak turun apa-apa pun. In antum illa fi dhalalin kabir, melainkan apa ni, Allah Ta'ala tak turunkan apa-apa sesuatu pun kepada kamu ni, melainkan kamu ni ialah apa ni, berada dalam kesesatan yang sangat besar. Jadi waktu Nabi bagi peringatan, mereka kata Nabi bohong. Sehinggalah datang penyesalan. Ayat 10 Allah Ta'ala kata, wa qalu law kunna nasma' aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami ni dulu ni mau dengar au naqilu, atau memikirkan tentang peringatan itu yang telah sampai kepada kami, kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami hari ini masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Mana masuk neraka yang menyala-nyala. Maka berbalik kepada ayat ni, orang kafir ada yang tak percaya kehidupan akhirat dan bangkit kubur. Duk pegang kata mati habis selama-lamanya. Sebab itulah kerja buat semata-mata dunia. Yang ni yang kita tak mau. Kita ni buat apa pun nisbah dunia dan akhirat. Tidak terhenti di dunia ni semata-mata. Walaupun kadang-kadang kerja buat kita tu tak setimpal dengan apa yang kita buat, tak apalah. Yang pentingnya kita niat yang bawa kepada ganjaran yang lebih besar di akhirat. Itu maksud dia gitu lah. Baik, habis. Kemudian sambung lagi ibarat kitab, dia kata lagi, demikianlah orang Islam. Maksudnya bagi kita orang yang dah Islam ni, yakni Islam asal mak bapak kita, atau salah seorang mak ataupun bapak kita Islam, maka anak dihukumkan Islam. Begitu juga kita laki-laki menikah dengan perempuan kitabiah, seperti Nasrani, maka dapat anak, maka anak tu Islam. Sebab tu dalam bab agama dia ikut yang mana Islam. Tetapi kalau perempuan Islam berzina dengan laki-laki kafir, takdir dapat anak, maka anak hukum Islam juga. Walaupun nikah tidak sah sebab kafir, tapi jika dapat anak, anak jadi Islam. Kenapa? Kerana ikut ibu dia, hak Islam. Ni yang dikatakan kemuliaan Islam ni. Apatah lagi kita, tok nenek kita Islam, sampai kepada kita Islam. Cuma yang kita jadi bimbang ni ialah kita yang dah Islam keturunan ni, takut kita tak mempedulikan soal i'tiqad, soal akidah kita, yang kita khawatir membawa kepada akidah kita ni rosak. Sebab kita sebut selalu dah, asas Islam ni dia 3, akidah, syariat, akhlak. Jadi kadang-kadang ada orang dia tak mempedulikan soal akidah ni, tapi soal ibadah okey. Jadi orang yang macam ni kata ulama, dia utamakan ibadah tanpa mempedulikan soal akidah, ibarat seperti buat rumah di tapak yang tak kuat. Buat rumah di atas tanah selut yang tidak ditambak dengan tanah merah, maka rumah tu tak kukuh. Amalan tu tak kuat. Itu maksud dia gitu. Sebab tu asas kepada agama mestilah dalam bab soal akidah. Jadi akidah yang kukuh, kemudian kita bina di atas akidah tu syariat, hukum hakam, sama ada soal ibadahnya, muamalatnya, munakahatnya, jinayahnya. Kemudian dalam masa yang sama pula kita pelihara hati kita supaya jangan sombong, jangan ujub, jangan riak. Kemudian selebihnya kita serah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita. Itu maksud dia gitu. Baik, habis. Kemudian sambung lagi, dia kata manakala i'tiqad, orang yang mati tiada dibangkit jadi kafir. Jadi jika ada orang Islam berpegang orang yang mati tidak dibangkitkan semula, maka hukum kafir. Sebab itulah dia kata apabila i'tiqad, orang yang mati tiada dibangkit jadi kafir. Jadi nisbah kita orang beriman, kita meyakini bahawasanya selepas mati kita adanya hari kebangkitan.
Sebab tu dari segi umum perjalanan hidup kita ni dia membawa kepada 5 alam. Kita dah lalui 3 alam dah. Alam roh, alam arwah. Waktu ditanya kepada kita dalam Al-A'raf pertengahan ayat 172, alastu bi rabbikum, adakah kamu semua ni mengaku yang aku ni Tuhan menjadikan kamu semua? Qalu, berkata waktu di alam roh, bala, ya sungguh syahidna, kami menjadi saksi. Semua pakat mengaku Allah Ta'ala ni Tuhan kita. Kemudian berpindah ke alam rahim ibu, ghalibnya lebih kurang 9 bulan tu ghalibnya. Kemudian sampai masa kita lahir di dunia ni, sekarang ni kita berada di alam yang ketiga, dipanggil alam dunia. Dan alam dunia ni kita tak lama. Tu yang kita sebut lagi tu hanya satu persinggahan saja. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Al-Mu'minun 114. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di atas muka bumi ni melainkan sekejap saja. Melainkan sebentar saja. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika sekiranya kamu mengetahui. Sebab tu baru-baru ni pengajaran kepada kita semua, kapal terbang jatuh Elmina tu. Last dia post gambar di Facebook. Waktu duk tengah duduk dalam private jet tu lah. Duk renyeh tu. Malaikat maut tunggu dah. Apa renyeh lah, sat lagi ya. Bukan lama dah. Sat lagi ya. Jadi takdir Allah jatuh, mati 10 orang. Mati 10 orang. Jadi dalam keadaan kita kata ghalibnya tak ready. Ghalibnya tak bersedia untuk mati. Sebab apa? Sebab tanda mati tu tak ada. Kalau orang yang sakit seminggu ke sebulan ke, tu sebab dia sakit. Hak ni duk elok. Duk elok. Tapi tu yang kata ajal tu sampai masa tu tak boleh nak lari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tu surah Jumaah kalau tak salah saya ayat 8, ayat ke-8. Katakanlah innal mautal ladzi tafirru, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka ia akan datang menemui kamu. Jadi kalimah mulaqikum ni dari segi lughahnya dia main dengan cara mengejut, dia main dengan cara tiba-tiba. Sebab tu bila berlaku sesuatu perkara ni dia ada hikmah dia. Kalau kita tengok dia ada hikmahnya apa? Tu ada seorang tu hafiz Quran tu, jasad dia okey. Kalau segi ghalib 280 km punya terempah ni hancur, yang hancur pada 250 cebisan jasad. Kemudian dicantum balik apa forensiknya kerja lah tu. Kemudian yang hafal Quran tu rambut dia elok, badan dia elok. Ni Allah Taala tunjuk kebesaran dia. Kebesaran dia. Walau bagaimanapun nak cerita kata persiapan kita tentang soal kematian yang kita tak tahu bila. Sebab lah ni kita dalam penangguhan. Dalam ilmu Allah Ta'ala kita ni telah mati. Dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tahu bila tarikh mati kita. Tu duk hidup lagi, tak sampai masa lagi. Tok Guru Sidik Nur kata coming soon, coming soon. Dia serupa macam tayangan panggung wayang. Cerita tu dah ada tapi belum ditayangkan. Berapa katalah 30 hari bulan. Kemudian coming soon lah akan datang. Kemudian masa bertukar-tukar sampai lagi seminggu, next week. Next week. Kemudian sampailah 30 hari bulan, pagi tu tonight malam tu. Bila sampai tonight pukul 8 malam baru ditayangkan. Baru ditayangkan. Perjalanan hidup kita macam tu lah. Kita ni tiap-tiap orang ni dah Allah Taala dah dalam ilmu Allah dipanggil takluk ilmu yang tanjizi qadim. Allah Taala mengetahui sedia kala dah. Kita ni pengakhiran hidup kita ni bila, di mana, suasana macam mana, semua dalam ilmu Allah Taala. Cuma kita tak mati lagi pasal apa? Pasal tak sampai masa lagi. Coming soon. Jadi hak mana yang dah mati dulu ni, itulah takdirnya. Itu ujian besarlah kepada keluarga. Sebab apa? Sebab kita kata tadi tak ada tanda untuk kita kata nak mati itu, tak ada tanda. Dia main dengan cara mengejut. Main dengan cara mengejut. Termasuklah hak yang puk panda tu, hak naik motor tu. Naik motor tu. Nampak macam mana? Sampai masa. Tu yang maksud lagi tu nak. Baik. Jadi nisbah orang yang kupur ni dia tak percaya. Dia kata lepas mati tu tak ada hidup-hidup dah. Sebab tu kita kata kita ni duduk alam yang ketiga. Sampai masa kita mati berpindah ke alam barzah. Kemudian duduk di alam barzah ni tunggu pula sampailah tiupan sangkakala.
yang kedua, maka kita dibangkitkan semula dalam keadaan sama. Wa nufikha fi suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Az-Zumar ayat 68. Dan apabila ditiupkan sakakala yang pertama, maka matilah segala apa yang ada di langit dan di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki Allah tak binasa. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka pada ketika itu mereka bangun. Jadi dibangkitkan semula roh dan juga jasad, kemudian mengikut amalan-amalan kita. Bukan dibangkitkan roh saja, roh dan juga jasad. Itu maksud dia gitu nah. Baik, sebab tu jika ada orang Islam berpegang orang yang mati tak dibangkitkan semula, maka dihukumkan kafir. Jadi kafir di sini ni lebih teruk pada kafir asli. Di sini ni dipanggil kafir murtad, riddah. Nauzubillah min zalik. Bandingan jika buah di pokok membawa kepada luruh ataupun jatuh. Sebab apa yang boleh jadi murtad? Sambung lagi ibarat kitab, dia kata ilat dia kerana bangkit kubur itu masuk dalam rukun iman yang 6, iaitu wal yaumil akhir. Jadi yang kata bangkit daripada kubur ni, dia termasuk dalam rukun iman yang 6, iaitulah percaya kepada hari akhirat. Sebab tu dalam soal iman kita sebut awal tadi, dia tak boleh syak, tak boleh zon, tak boleh waham, mesti kena solid 100%. Dia tak boleh tak boleh iya ke, sungguh ke, ka tu tak mau. Ka tu tak mau. Mesti sungguh 100%, 100%. Di antaranya ialah apa dia? Kehidupan selepas mati, adanya syurga, adanya neraka, dibalas segala amal perbuatan kita. Itu semua tu termasuk dalam bab rukun iman. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian sambung lagi ibarat kita, dia kata dan hari yang akhir daripada mati seorang hingga tetap ahli syurga dan neraka. Jadi hari akhirat ni mula daripada waktu mati seseorang tu, duduk alam barzah tu, sehinggalah sampai kesudahan yang membawa kepada dua persimpangan. Fariqul fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Asy-Syura ayat ke-7. Satu golongan masuk syurga, satu golongan masuk neraka. Inilah pengakhiran perjalanan kehidupan kita yang membawa kepada sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itulah dia kata sini, dan hari yang akhir daripada mati seseorang hingga tetap ahli syurga dan neraka. Sebab itulah dia syarat untuk dapat syurga ni ialah iman mesti sah. Iman mesti sah. Sebab tu syurga ni merupakan kemuncak bagi segala kebahagiaan, kemuncak bagi segala kenikmatan. Nabi sebut dalam hadis dia, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Yang kata syurga ni ma la ainun ra'at, tak ada mata yang pernah tengok. Ainun tu dia panggil kalimah nakirah, makna umum, tak ada mata siapa-siapa pun pernah tengok syurga ni. Kalau nisbah hari ni depa kata Switzerland tu syurga dunia, tapi tak sama. Tak sama. Kita boleh imagine, kita boleh bayang yang kata disebut dalam ayat Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga ni mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bolehlah bayang sungai-sungai. Syurga ni di segi jannah makna kebun, taman-taman. Tapi yang kita bayang tu tak sama. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Dan syurga ni bunyi dia ni tak biasa kita dengar. Kalau di dunia ni bunyi apa sedap? Bunyi gitar tak sedap tak? Bunyi gitar. Pemain gitar yang saya minat Rosli Muhalim, Sweet Charity. Itu aku minat. Tak tahu dia ejah gitar dia macam mana gitar, tak tahu. Bunyi sedap. Saya tak kerti main gitar, tapi saya minat dengar. Minat dengar. Nak serta kata bunyi itu. Bunyi itu. Kata bunyi itu kan. Dia bunyi itu dia tak tahu dia tune macam mana gitar dah, kita tak tahu. Tapi kalau gitar dia bagi saya pegang pun tak sedap betul jugalah, saya tak kerti main. Nak kata wala udhunun sami'at ni, yang kata syurga ni, bunyi syurga ni kita tak pernah dengar. Dia ada orang minat bunyi apa? Bunyi burung. Bunyi burung, mana minat bunyi burung? Bunyi burung tak tahu minat. Ada orang minat bunyi muzik, alat muzik ke apa ke, bunyi drum ke. Tapi yang kata syurga ni tak sama, wala udhunun sami'at. Kemudian wala khatara ala qalbin bashar, maknanya tak ada terlintas
dalam hati ni oleh seorang manusia pun yang kata gambaran syurga ni macam mana tak ada terlintas. Kalau hari ni lah orang kata Switzerland tu syurga dunia, tak sama. Ataupun kita pergi tempat-tempat yang lawa kan, macam Turki pun lawa juga environment dia, suasana dia lawa. Tak sama syurga ni. Tak sama. Ini yang kata kemuncak perjalanan kita yang membawa kepada syurga ataupun neraka. Tapi neraka ni bukan satu tempat yang melawak, bukan satu tempat yang kita kalau boleh tengok pun tak mau, sebab dia merupakan wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Yang tu dalam An-Nisa ayat 115 kalau tak salah saya. Maknanya apa ni, seburuk-buruk tempat kembali yang kata neraka ni. Sebab itulah kita doa minta dunia kita baik, akhirat kita baik, waqina azabannar, peliharalah kami ni daripada azab neraka. Pelihara kami ni daripada azab neraka. Sebab tu dalam At-Tahrim Allah Ta'ala sebut lagi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada azab neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka ni ialah manusia-manusia yang kufur dan batu berhala. Alaiha malaikatun zilazun syidad. Ni yang kata neraka ni dijaga oleh malaikat yang keras. Sebab tu malaikat Malik tu tak biasa senyum. Malaikat Malik tu Allah Ta'ala jadikan dia ni tak biasa senyum, ketua penjaga neraka ni. Kalau kita tengok dalam peristiwa Mi'raj, Nabi balik Mi'raj ni, turun ke bumi ni, malaikat-malaikat ni semua senyum semua. Seorang tak senyum pada malaikat Malik ni. Kemudian Nabi tanya pada malaikat Jibril, masa balik tadi hak lain semua seorang tu siapa dia? Kata malaikat Jibril, itulah Malik penjaga neraka. Memang dia tak pernah senyum. Dia tak pernah senyum. Memang sifat dia macam tu, sifat dia tu. Tu tara dengan Nabi dia tak senyum. Kalau dengan kita boleh awal. Baik, tu maksudnya gitu nah. Tu ni semua ni perkara yang ke depan. Ni dekat soal keimanan kita. Soal keimanan kita. Tu maksudnya gitu. Habis. Kemudian sambung lagi ibarat kitab, dia kata lagi, dan barang yang antara mati dan nak sampai ke syurga ni, wajib beriman daripada soal kubur. Jadi di antara daripada mati kita tu dibangkitkan semula sehinggalah nak sampai kepada dua persimpangan yang akhir, syurga ataupun neraka, maka ada soal jawab dalam kubur. Ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Malaikat Munkar dan juga Nakir. Ini soal kubur. Sebab itulah dalam hadis lain sebut kan, apa ni, yatma'ul maita salasatun. Mana yang mengiringi jenazah ke tanah perkuburan ni 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Fayarji'usnani, 2 balik. Ahluhu, ahli keluarga. Sayang macam mana pun, lautan api sangat ku renangi, bila kawan tu mati, hang duduklah situ, aku balik, aku hidup lagi. Tak ada dia nak duduk sekali, tak ada. Tak duduk sekali. Sayang macam mana pun nangis kot sat je kot. Abe. Lepas tu tak ada lah, babai lah. Duduklah situ. Samalah keluarga. Sayang macam mana pun tak apalah, tak duduk, tinggal lah. Begitu juga harta. Wa maluhu, harta. Harta hantar juga sampai kubur, kereta kita ke apa ke. Kemudian habis orang ke bumi apa, baca talqin apa, balik. Wa yabqa wahidun, yang kekalnya satu ya. Wa amaluhu, amal itulah yang kekal. Sebab tu Quran kita jadi kawan kita, sedekah kita jadi kawan kita. Inilah bekalan kita di dalam kesunyian, di dalam kubur ni, yang boleh menjadi lawyer kita, peguam kita, teman kita. Itu maksudnya gitu. Baik. Jadi semua ni kita berharap pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada soal jawab kubur satu. Kemudian dia kata lagi, dan nikmatnya nikmat kubur, dan azabnya azab kubur, dan bangkit kubur. Jadi sebab tu kita diajak untuk baca sebelum daripada salam ni, dalam solat kita minta lindung daripada azab kubur. Kerana minta lindung daripada fitnah dajjal. Maka atas jalan kebiasaan bila sebut azab kubur, bila sebut kubur ni makna barzah.
Barzakh ni dia merupakan sempadan di antara alam dunia dan akhirat. Sebab tu tidak kiralah matilah apa jua keadaan pun, sama ada dimakan oleh binatang ke, jatuh laut ke, hilang dalam hutan ke, walaupun dari segi zahir tak ada kubur sebab hilang. Contoh kita tengok tu, mana hilang 370, mana hilang MH370. Sampai lah ni tak tahu lagi macam mana keadaan depa tu. Ada ke tak ada, kita pun tak tahu. Tak tahu. Jadi dari segi zahirnya katalah tak ada dah, meninggal. Kubur mereka kita tak tahu ke mana kan. Tapi bila dah mati tu barzakh dah. Walaupun tak ada kubur dengan sebab hilang. Bila mati disebut barzakh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang bermaksud, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Sampai hari mereka dibangkitkan. Sebab itulah al-barzakh ni juga disebut sebagai sempadan. Sempadan ke akhirat. Sempadan ke akhirat. Jadi kita duduk di situ tu menunggu tiupan sangkakala yang kedua. Yang kedua. Berapa lama pula kita nak duduk di situ? Wallahu a'lam lah. Pada start mati kita dah berapa lama. Kemudian bila cerita tentang kubur ni pula dalam hadis sebut, maknanya kubur ni dia dua, sama ada jadi taman syurga ataupun jadi lubang neraka. Ada dua. Jadi kita minta supaya kesudahan kita ni dalam keadaan yang baik lah. Kesudahan kita dalam keadaan yang baik. Itu maksud dia gitulah. Baik, itu maksud dia. Baik. Kemudian dia kata lagi, dan berhimpun padang mahsyar. Kita semua akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan mengikut amalan masing-masing selepas ditiupkan sangkakala yang kedua. Selepas ditiupkan sangkakala yang kedua. Dalil tadi kita sebut dalam surah Az-Zumar ayat 68. Ayat 68. Kemudian ayat 69 Allah Ta'ala kata, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Dan terang benderanglah bumi, yakni padang mahsyar, dengan cahaya keadilan Allah. Dan diberikanlah buku, yakni perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberikan keputusan di antara mereka ni dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Sedang mereka tidak dirugikan. Jadi dalam bab berhimpun di padang mahsyar ni sebuah gambaran kita di dunia ni sewaktu kita buat kerja haji lah. Itu gambaran dia. Kerja haji kalau kita tengok, bukanlah keseluruhan dunia, umat dunia lah, tapi itu pun tengok putih ya semua. Sama ya. Kita sama sahaja. Bezanya cuma amalan kita. Yang tu yang zen. Tajuk lagu Insan. Tajuk lagu Insan. Jadi sama ya. Tu nak ajak pada diri kita supaya jangan kita berasa lebih. Hang Tun ke, hang Tan Sri ke, hang Datuk Sri ke, hang apa ke, pakai sama. Laki-laki dua kain tu Penda tak boleh pakai. Baju pagoda tak boleh pakai. Tu buat tu. Sama ya. Sebab tu asal kita ni tiga. Yang asal kita, hak kita ni tiga. Yang pertama lemah. Lemah tu hak kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa 28. Dan dijadikan manusia dalam keadaan lemah. Lemah tu kita. Kuat tu hak Allah. Bila kita hidup ada kekuatan sikit, diberi kekuatan, kita boleh berjalan, boleh berlari, boleh mengangkat bebanan. Kekuatan tu Allah Ta'ala bagi. Dia panggil majas. Maknanya pinjaman saja. Satu. Kemudian yang keduanya, asal kita tak ada apa. Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai segala manusia, kamu semua ni fakir, semuanya berhajat kepada Allah. Dan Allah ni maha kaya, lagi maha terpuji. Asal kita tak ada apa. Yang tak ada apa tu kita. Kemudian bila kita meningkat dewasa, kita kerja, kita bisnes, kita ada kelebihan apa sebab, lepas tu dapatlah harta apa sebagai duit ringgit tu dipanggil majas saja. Asal kita tak ada apa. Kemudian yang ketiganya, asal kita tak tahu apa. Tu asal kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. An-Nahli 78. Dan dialah yakni Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tak tahu apa satu habuk pun. Ni tiga ni asal kita.
lemah, tak ada apa, tak tahu apa. Ni 3. Tiba-tiba hari ni bila ada kekuatan, kita bila ada harta banyak sikit, kita sombong. Bila ada ilmu pandai sikit, kita belagak. Padahal ketiga-tiga ni pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala yang asalnya kita ni apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Jadi nak sombong je kalau kita sedar akan hakikat ni. Bawa kepada kita tawaduk, bawa kepada kita rendah diri. Kita semayang, waktu kita sujud kita kata apa? Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang tinggi. Adapun kita ni kita sembah muka kita di bumi. Serendah-rendahnya kita, Allah ni tinggi, nisbah pangkat. Kita ni serendah-rendahnya. Tiba-tiba bila ada kelebihan sikit, dia nak main belagak pula lah. Dia nak main belagak pula, nak main sombong pula. Kenapa kita nak belagak hak orang? Kita pinjam kereta orang balik kampung. Lepas tu orang kampung kata, lawa kereta mak noh. Biasa tengok siapa dia. Apa kan mampu pakai kereta macam ni. Padahal dia pinjam ni. Agak-agak kalau tuan dia tahu macam mana. Kemaluan besar. Kereta pun pinjam, belagak cakahan dia punya sendiri. Sama juga kita ni. Kelebihan kekuatan Allah Ta'ala bagi, harta Allah Ta'ala bagi, ilmu Allah Ta'ala bagi. Tiba-tiba kita nak sombong. Janganlah. Tu maksudnya gitu nak. Baik, tak apalah tu. Habis. Jadi nak kita kata, kita ni sama saja di padang mahsyar nanti akan dihitungkan setiap amalan kita. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Al-Mudassir 38. Setiap diri akan dipertanggungjawab dengan apa yang dia perbuat. Itu maksud dia. Habis. Kemudian sambung lagi ibarat kitab, dia kata dan titi siratal mustaqim. Maksudnya jambatan yang dibentangkan atas neraka. Ini juga termasuk dalam perkara yang gaib yang wajib kita imani kerana disebut dalam hadis. Ulama buat bandingan ibarat seperti kita seberang jambatan lah. Kalau mudahnya jambatan Pulau Pinang lah, ayat laut penuh di bawah. Kalau jatuh masuk dalam ayat. Itu dalam ayat. Adapun titi ni dibentang di atas neraka. Adapun puak Mu'tazilah dia ingkar, dia kata titi ni tak ada. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah berpegang kata ada, iaitu titi yang diletak atas neraka untuk seberang ke syurga. Jadi titi ni pun lintas ikut amalan. Ada orang yang lintas lambat, ada yang cepat, ada yang sangat cepat. Dan titi pula dia tak sama. Dia mengikut amalan kita. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang halus, ada yang halus kemudian tajam pula. Sehingga kan Nabi sebut dalam hadis dia, apa ni, rambut, sehelai rambut dibelah 7 kemudian tajam macam pedang. Hak ni dia mengikut amalan masing-masing. Itu maksudnya gitu. Baik. Kemudian apa lagi? Sambung lagi dia kata, dan mizan timbang amalan. Alat penimbang amal. Jadi semua ni dia masuk dalam bab usuluddin yang wajib ke atas kita percaya. Jadi kalau kita timbul soalan, pasal apa nak kena timbang? Bukankah Allah Maha mengetahui? Ya, Allah Maha mengetahui. Tapi timbang pasal apa? Nak menzahirkan keadilan Allah. Nak menzahirkan keadilan Allah. Dan hisab, samalah hisab, maknanya soal selidik tentang amal kita. Soal selidik tentang amal kita, kira-kira kita, buku catatan kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Haqqah, di antaranya ayat yang ke-19, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab, ini suratan amal sebelah kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitab aku ini. Mana dia sonok. Sila azan dulu. Azan dulu. Tok Bilal. Tok Bilal tak ada azan. Tak ada apa CEO Darul Hijrah dah, Abang Abu. Azan mana? Allah
Sambung lagi sikit lagi dia kata. Kemudian di antara lagi perkara yang akan berlaku di akhirat nanti dan syafaat Nabi. Sebab tu kita sebagai umat Nabi ini sangat berharaplah syafaat. Bahasa mudahnya makna pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara asbab nak dapat syafaat Nabi ini ialah kita perbanyakkan selawat. Kita perbanyakkan selawat. Kemudian kita ikutlah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, iaitu apa yang dikehendaki oleh syarak. Maka dengan sebab tu, kalau kata ada orang yang dakwa tak mau nak beriman kepada Nabi, nak beriman kepada Allah saja, yang tu tak betul ya. Allah Taala sebut dalam An-Nisa ayat yang ke-80, may yuta'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian sambung lagi dia kata, dan orang yang soleh-soleh. Maksudnya orang soleh pun boleh beri syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia gitu. Sebab tu disebut dalam ayat kursi yang kita duk baca tu, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang bermaksud tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Manakala Allah Taala izin, boleh masuk orang soleh lah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah meliputi, kursi Allah ni meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Maksudnya ialah orang soleh boleh beri syafaat, ulama juga syuhada boleh bagi syafaat. Maksud kerana apa? Kerana mereka ni mulia. Maka mereka boleh tolong orang lain. Ulama buat tamsil bandingan, orang kaya atas dunia mudah nak tolong orang lain. Sebab dia ada kekayaan, dia ada modal. Melainkan kalau dia kedekut, yang tu tak upayalah. Ni apa ni maksud syafaat, iaitu orang tolong. Sebab tu yang mampu tolong di akhirat hanya orang-orang tertentu saja. Tidak seperti di dunia ini. Itu maksud dia gitu. Baik. Sebab itulah disebut di sini, dan orang yang soleh-soleh.
Kemudian dan telaga Nabi. Telaga Nabi disebut Kautsar. Sebagai surah Al-Kautsar itulah ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Sebab tu bab kolam Nabi juga ada khilaf. Setengah ulama kata ada dua. Sebelum seberang titi Siratul Mustaqim tadi, kemudian selepas seberang titi. Jadi nak boleh minum kolam Nabi ni pun ikut amalan masing-masing juga. Adapun orang kafir, orang rosak akidah, tak boleh minum ayat kolam Nabi ni. Jadi bagi kita orang beriman, nak boleh minum pun dia ikut amalan masing-masing. Itu maksudnya gitu. Baik. Kemudian dia kata lagi, dan terima surat dengan kanan ahli syurga. Jadi orang yang beruntung ni terima suratan amal belah kanan. Yang kita sebut tadilah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Itu dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-7. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ni mana tanda apa ni suratan amal kita tu elok, ialah dapat daripada belah kanan. Kemudian tangan kiri ahli neraka. Tangan kiri ahli neraka. Begitu juga apa ni dapat daripada belakang. Dapat berbelakang pun tanda juga, tanda suratan amal tu tak baik. Tu maksud dia gitu. Baik. Kemudian dia kata dan syurga dan neraka. Inilah kesudahan tempat perjalanan kita, syurga dan neraka, dan masuk orang mukminin dalam syurga. Masuk orang mukmin dalam syurga. Jadi kalau kata mukmin yang fasik, yang tu kena azab dululah, kemudian masuk syurga. Tetapi bagi orang yang rosak akidah, maka tidak akan masuk syurga. Ini yang kita kata nikmat iman ni satu nikmat yang sangat-sangat besar. Cumanya kadang-kadang kita hari ini kita tak nampak nikmat iman tu besar. Sebab apa? Sebab kita duk rasa sama dengan orang-orang yang bukan Islam. Lagi pula kita umat akhir zaman ni, di antara berkat tampanan doa Nabi, kita tak diazab seteruk umat-umat dulu. Sebagaimana berlaku pada zaman Nabi Nuh, berlaku pada kaum Ad, berlaku pada kaum Samud, berlaku kepada kaum Nabi Lut, berlaku kepada kaum Nabi Syuaib. Semua tu dibinasakan oleh Allah, dan Allah Ta'ala tunjuk di dunia ni. Contoh kalau kita tengok kaum Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Kemudian yang ikut tak sampai 100 orang. Yang ikut tak sampai 100 orang. Kemudian yang betul-betul selamat, yang naik bahtera Nabi Nuh tu ya. Hak lain semua dibinasakan. Di antara puncanya apa dia? Mereka ni menyembah berhala. Jadi hari ni ada tak berhala? Ada hari ni. Kemudian mai pula kaum Ad, kaum Nabi Hud. Mereka ni materialistik, semata-mata keduniaan. Semata-mata keduniaan. Sehingga hebat Allah bagi jasad mereka ni badan besar. Sampai kata 300 hasta apa dah. Mereka memiliki hebat dalam bab pertukangan, bab keduniaan ni. Tetapi melupakan perintah Allah. Allah Ta'ala hantar angin sorsorin, habis semua, mati semua. Mati semua. Main pula kaum Nabi Saleh diuji dengan unta. Unta tu pun mereka juga minta. Dia berkata, kalau betul ni Nabi Saleh Nabi, hamba pula unta daripada batu. Kalau kita kata nak buat apa unta daripada batu? Nabi Saleh kata, kalau Allah Ta'ala izin keluar sungguh, kalau hampa tak ikut, sakit hamba. Itu takdir Allah atas mukjizat Nabi Saleh, keluar unta daripada batu. Bila keluar daripada batu tu, mula-mula buat perjanjian dah. Sehari unta minum di telaga, sehari orang kampung. Tapi waktu unta minum di telaga, siapa pun tak boleh kacau, cuma hampa boleh perah susu unta saja. Jadi pada peringkat awal okey lah. Tapi bila main lama-lama, mereka kata menyusah dah unta ni. Menyusah dah. Bila menyusah tu dia bunuh unta tu. Bila bunuh unta tu kena azab, kena jerkah dengan malaikat, mati habis semua. Kemudian mai pula kaum Nabi Lut pula, dok buat liwat dan sebagainya. Allah binasa dengan hujan batu dan kalih bumi. Ini jadi Lut mati, bahrul maut. Kemudian mai pula ni zaman Nabi Syuaib, di antaranya apa dia? Di antaranya sembah berhala juga. Kemudian amalan depa menega bohong, timbang tak betul. Nega bohong, timbang tak betul. Kemudian mereka ni juga suka duduk tengah jalan, kemudian duduk gempak orang, ugut, rampas. Tu samsing. Mereka ni samsing. Jadi amalan ni ada tak? Ada. Tapi kalau kita tanya, kalau Allah nak turun bala, halal tak? Halal. Tapi pasal apa tak turun bala seteruk umat dulu? Sebab apa? Berkat tampanan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi doa kepada Allah, jangan binasakan umat aku sebagaimana umat-umat terdahulu, sama ada azab daripada langit ataupun azab daripada bumi. Sebab tu kita hari ni tak kena seteruk umat-umat dulu. Sebab tu kadang-kadang nikmat iman yang ada pada kita hari ni, kadang-kadang kita rasa tak ada apa-apa. Tetapi di akhirat nanti, dalam surah Yasin ayat 59, Allah Ta'ala kata, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada hari ni, pisahlah orang beriman dengan orang yang kufur, dengan orang buat mujrimun, orang buat kejahatan ni, pisah. Waktu tu baru kita nampak mahainya iman yang ada pada kita di dunia ni. Soal iman ni. Sebab itulah kalau ditanya nikmat yang paling besar apa dia? Nikmat iman dan Islam. Tu nikmat yang paling besar. Lepas pada tu, barulah nikmat kesihatan, nikmat harta, nikmat kehidupan. Tapi nikmat yang paling besar sekali, nikmat iman dan juga Islam. Itu maksud dia gitu nah. Baik, habis. Kemudian dia kata lagi, orang kafir dalam neraka. Kesudahan orang yang kufur ni membawa kepada azab neraka yang kekal. Kemudian dia kata sekalian semua tu wajib beriman, dan jika tiada beriman perkara itu, tiada beriman dengan Allah dan tiada beriman dengan Rasul. Jadi maksudnya kita kena beriman, yakni membenarkan apa yang Allah kata, apa yang Rasul bawa. Jika Allah sebut dirikan solat, Nabi kata kena mengerjakan solat, tiba-tiba kita kata solat tak wajib, maka kita tak beriman dengan Allah dan juga Rasul. Sebab itulah orang yang tak semayang, kalau dia menafikan kefarduan semayang tu, maka dia kufur. Tapi kalau dia tak semayang, dia tak menafikan kefarduan semayang, dia mengaku semayang tu wajib, maka dia fasik. Maka dia fasik. Jadi ni sebuah kita tu yang kata kita berhajat kepada taufik daripada Allah. Di sini ni perlu kepada mujahadah. Kita ahli sunnah wal jamaah, bila dengar azan hayya 'alas solah, kita bangun siap untuk semayang. Kemudian bila kita boleh semayang tu bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kata kita berasa kita boleh semayang, kita boleh main majlis ilmu atas kekuatan kita, yang tu dipanggil ujub, dia panggil perasan yang tu. Dia panggil perasan. Kita bangun tengah malam bangun, kadang bangun nak terkencing apa ke, Kemudian Allah Ta'ala gerakkan kita ni ada kekuatan untuk kita ambil semayang, boleh semayang tengah malam. Jadi boleh semayang tu atas taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sama jugalah kita boleh ibadah apa sebagainya, tu semua tu taufik daripada Allah. Bezanya ialah kita yang boleh main ni dapat taufik, yang mereka yang tak boleh main ni tak dapat taufik. Biar mereka jadi kita, jangan kita jadi mereka. Biar mereka jadi kita, jangan kita jadi mereka. Kalau kita tak dapat taufik, kita pun jadi mereka. Ini disebut umum lah. Jadi mereka ni maksudnya orang yang tak sembahyang, orang yang tak ikut perintah Allah. Sebab tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Tapi ahli sunnah wal jamaah kena usaha ikhtiar. Tapi usaha ikhtiar kita tak memberi bekas. Itu maksud dia gitu. Baik, habis tu. Kemudian dia kata lagi, sikit lagi nak habis dah. Dia kata lagi, dan tiada beriman dengan Quran kerana Rasul bawa datang dengan Quran, kalam Allah yang sebut perkara-perkara itu. Jadi maksudnya ialah Nabi SAW hanya menyampaikan Al-Quran, isi kandungan Quran, hakikatnya daripada Allah. Wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sebab tu pada peringkat awal penurunan Al-Quran, bila Jibril baca, Nabi SAW terus nak ikut baca. Kemudian Allah Ta'ala larang, suruh dengar dulu. Allah Ta'ala larang, dengar dulu. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 16, ayat 19. Ayat ni ayat sebagai panduan kepada kita, untuk kita ni, kalau kata kita mungkin kurang mahir ke, ataupun baru nak belajar baca Quran ke, ini ayat sebagai petunjuk kepada kita. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ayat 16 surah Al-Qiyamah, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana nak cepat-cepat menguasainya. Nanti dulu dengar dia makan masa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah kami mengumpulkan di dadamu dan membuatkan kamu pandai membaca Quran. Sebab tu benda ni kita lalui. Asal kalau kita dulu ni sebab tak tahu baca Quran kan.
Bila orang surah Quran tu kita tengok tu cuba tikus dapat kursi tu. Cuba tikus dapat kursi. Tak boleh buat apa. Tak tahu nak baca bunyi macam mana, tak tahu. Kalau apa ni Sudin baca bunyi syair, Ajih baca bunyi Arab, tak apa juga. Ramli baca tak bunyi lenzung. Tak ada, tak bunyi tak bunyi. Tapi bila kita duk pergi mengaji, duk talaki, baru kita reti nak baca. Tidak, ada orang dia meninggal dah tu, meninggal dah. Dia kata mujuk lah, dia kata masjid kampung ni duk baca Yasin tiap malam Jumaat dia dah. Lepas tu saya kata, awak apa sebab apa kata macam tu? Dia kata hantar aku balik rumah pak mentua aku dekat Pahang. Dia kata. Lepas tu ada nak buat majlis baca Yasin. Lepas tu suruh aku jadi tekong. Suruh jadi tekong. Mujuk, dia kata mujuk lah, dia kata aku duk ikut baca Yasin di masjid malam Jumaat tu boleh lah baca Yasin. Kalau surah lain balik awal dia dah. Tu pun dia baca hafal. Dia hafal. Masa duk baca selalu. Lepas tu kata hang doa macam mana? Doa aku bahasa Melayu lah dia dah. Tak baca doa Yasin, baca doa Yasin tu merangkak aku. Aku terpandang tu. Dia kata mujuk dia dah. Kata hang tak erti baca ni. Tak erti dia dah. Tak erti. Kalau kata Lani ni boleh lah nak baca, tapi lambat lah, dia kata lambat. Tapi Yasin tu pasal dah boleh, pasal duk baca, duk ikut orang duk baca tiap malam Jumaat duk baca. Jadi lancar. Cuba suruh baca surah lain tengok. Balik awal aku. Pak mentua pula suruh aku jadi tikong, nak takkan aku nak tolak. Kemaluan besar tu kalau aku tolak. Baca. Nampak tak? Sebab tu ayat ni kata jangan cepat-cepat nak boleh baca. Jadi sesungguhnya atas tanggungan kami lah mengumpulkan di dadamu untuk membuat kamu membaca, untuk pandai membaca. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Maka ikutilah bacaan itu. Summa inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Tu maksud dia gitu nah. Baik. Sebab tu bila habis Jibril baca, baru Nabi baca terus lekat. Dan Nabi faham terus sebab hati Nabi bersih. Hati Nabi bersih. Sebab itulah di awal ayat Allah menceritakan tentang perihal orang-orang yang mensyirikkan Allah, kemudian mereka tak percaya tentang hari kebangkitan, hari akhirat. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala tanya atas jalan mengkeji, dipanggil taubih. Wabakha yuwabbihu taubih, mengkeji, mencela, menghina. Tu maksud dia gitu nah. Baik, habis. Kemudian jadi dekat tu kemudian. Jadi dekat tu. Nanti kita sambung ayat 30. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, dan jika engkau lihat, walau tu dipanggil fardu takdir, andai kata, sekiranya, kalau, tu jika engkau lihat ya Muhammad. Jadi ada setengah tafsiran kata jika engkau lihat ni merujuk juga kepada tak kiralah siapa-siapa pun. Baik. Jadi dekat tu tadi kata nak berhenti lah. Nak berhenti lah. Jadi dekat tu. Tanda situ dah. Nanti kita sambung lah insya-Allah. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.